Bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia, dan kami berharap bahawa program seperti ini, program seperti yang kami jayakan ini membantu untuk membawa penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa berilmu. Orang kata bahasa jiwa bangsa, betul? Ya, betul. Dan pelbagai program untuk kita cintai bahasa kita. Bulan Oktober contohnya dikhususkan sebagai bulan bahasa kebangsaan, iaitu kita nak suruh orang bercakap bahasa Melayu dengan betul. Maka hari ini betulkan yang biasa. Ya, betul. Dan hari ini kita nak bercerita tentang Anugerah Tokoh Akademik Bahasa Melayu ATABM, dan di studio kita bersama dengan Profesor Datuk Dr. Muhammad Yusof Haji Othmani, iaitu Fellow Utama Institut Islam Hadari Universiti Kebangsaan Malaysia, untuk bercerita tentang anugerah ini. Selamat datang, Profesor. Ya, terima kasih. Sebagai mukadimahnya, Profesor, kita ingin tahu pendapat Profesor tentang penggunaan bahasa Melayu setakat ini sebagai bahasa ilmu oleh ahli-ahli akademik yang sedia ada. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya setengah universiti dah mewajibkan. Universiti saya sendiri, kalau pelajar itu daripada pelajar tempatan sehingga ke ijazah PhD, dia kena tulis tesis dalam bahasa Melayu. Semua termasuk engineering? Termasuk apa saja kalau dia orang Malaysia. Kalau dia bukan orang Malaysia, dia kena minta izin daripada Senate. Maknanya ada pengesahan daripada Senate. Kalau dia orang Malaysia tetapi ada sebab-sebab tertentu, bukan sebab dia tak pandai, disebabkan oleh penajarnya misalnya memerlukan tesis itu, maka dia kena memberi asal. Jadi sebenarnya dah dilaksanakan. Sebab itu kita kementerian, kebetulan saya adalah ahli jawatankuasa teknikal ini, dan saya juga penerima yang kedua 2013 dulu. Jadi kemudian saya dilantik Allah. Saya bidang saya fizik. Saya punya bidang penyidikan saya solar energy. Tetapi dalam konteks ini kita nak lihat bagaimana sumbangan ahli-ahli akademik dalam pelbagai disiplin ilmu. Tak mestinya ahli bahasa. Kalau ahli bahasa memang dia pakar bidang bahasa. Tapi kalau orang undang-undang yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa untuk menyampaikan ilmunya. Saya bidang fizik, saya menggunakan bahasa Melayu untuk menyampaikan ilmu fizik saya, solar energy saya. Dan tahun lalu kita mempunyai medical doktor daripada USM, dan beliau telah menulis novel dalam bahasa Melayu. Yang bila dia tulis novel, dia menceritakan peralatan-peralatan di dalam perubatan dan juga jenis-jenis penyakit dan sebagainya. Dengan cara tak langsung dia telah memperkenalkan bahasa Melayunya dan juga ilmunya itu dalam wadah bahasa Melayu. Dan itu penting kerana kita mempunyai peranan berbeza dalam memperkayakan penggunaan bahasa Melayu itu sendiri. Sebagai contoh, rakan pengacara kita Tuan Syed Munawar banyak mencadangkan penggunaan kosakata baru kepada Dewan Bahasa dan Pusaka, dan tidak ada kekangan kepada rakyat Malaysia juga dalam kerja seharian mereka untuk memperkenalkan kosakata kepada Dewan Bahasa dan Pustaka dengan syarat-syarat tertentu. Tapi itu penting saya rasa untuk memperluaskan skop dan penggunaan bahasa Melayu. Di mana-mana bahasa sebenarnya jawatankuasa istilahnya terus-menerus ada, termasuk bahasa Inggeris. Dan bahasa Melayu pun sepatutnya berbuat demikian. Ada istilah-istilah baru yang tidak ada di zaman dulu. Maka macam PowerPoint. PowerPoint itu boleh jadi 2-3 makna. Makna asal lazim ni ialah PowerPoint kosa kosa yang ada power. PowerPoint sekarang ini, point itu dirujuk kepada fakta. Poin-poin, fakta-fakta yang berkuasa. Yang apabila kita lihat saja point itu, kita faham apa kandungan yang nak diucapkan. Salah satu kriteria untuk mendapatkan anugerah ini adalah menjalankan penyelidikan ilmiah dalam keseluruhannya dalam bahasa Melayu. Tetapi kalau kita melihat tesis-tesis ataupun kajian-kajian dilakukan oleh ahli-ahli akademik di kebanyakan universiti di Malaysia ini, kebanyakan masih lagi menggunakan bahasa Inggeris. Jadi cabaran bahasa Melayu itu untuk ditempatkan dalam dunia moden sekarang yang masih banyak menggunakan bahasa Inggeris, bagaimana? Daripada dulu sampai sekarang saya yakin ada dua. Kerajaan boleh adakan polisi, negara boleh adakan polisi, tetapi individu itu bagaimana? Jadi di mana-mananya, sebab waktu saya terima ijazah PhD saya di England, kita kan orang yang bukan ahli bahasa. Jadi saya jumpa supervisor saya, kadang tak beritahu, "Sir, can you please correct my English as well?" Dia kata, "What? I'm Malay." "I know." Dia kata, I'm your professor in physics. If I were to write in English, somebody have to correct my English.
Sama juga dengan you. Sebab itu kita perlukan ada editor. Tapi kalau tidak ada kesungguhan daripada individu itu, tak jadi. Betul. Jadi ahli akademik tugasnya apa? Tugasnya adalah menjalankan aktiviti akademik. Jadi itu adalah salah satu kriteria penyidikan tadi. Tapi yang lain yang kita dapat lihat ialah diberi sanjungan. Berapa orang ahli akademik kita yang mendapat sanjungan kerana menyatakan fakta-fakta saintifik ini dalam bahasa yang dia boleh olah. Orang Jepun gunakan bahasa Jepun. Orang Cina ada negara Cina bahasa Cina. Kita pergi ke Perancis, kita pergi ke Jerman, dia guna bahasa dia, orang faham. Dan di persidangan antarabangsa, orang bukan nak lihat tentang bahasa itu penting, tetapi orang nak melihat daripada segi inovasi, daripada segi penemuan-penemuan baru yang ditemui. Hari ini kita cakap tentang black hole dan sebagainya. Orang itu yang penting, tak siapa yang temui. Jadi saya rasa kekeliruan di dalam melihat aspek ini, seolah-olah bahasanya itu untuk segala-galanya. Saya untuk makluman, ahli fizik, ahli sains dia bukan pakar bidang bahasa. Betul. Dia bukan pakar bidang sastra. Kalau nak suruh dia mengajar bahasa Inggeris dalam sama, akan fail pelajar tu. Sebab bahasa ini memerlukan grammar, memerlukan nahu dan memerlukan kita kata sastra. Kalau bahasa Melayu kita bacalah zaman saya dulu Awang Suruh Merah Muda, Hikayat Malim Deman, Desa Pengitan. Kalau dalam bahasa Inggeris Shakespeare, cerita Robin Hood dan semuanya untuk memahami tentang budaya yang ada. Tapi dalam sains bukan itu. Jadi adalah satu janggal untuk minta orang sains mengajar bahasa Inggeris. Jadi dua kerja pula. Jadi satu hal pula. Yang kita minta bagi gaji pada dia untuk buat kerja-kerja dalam sains. Betul. Nah, ini dia mesti kreatif dalam bidang saintifiknya. Tapi anak-anak muda sekarang dia banyak macam dia akan bagi alasan terma-terma dalam bahasa kejuruteraan ataupun sains tu banyak bahasa Inggeris. Macam mana nak translate bahasa Melayu? Jadi pelik nanti. Saya nak translate bahasa Melayu ni. Saya nak beritahu. Cepat dia tangkap. Ini lebih daripada orang putih panggil escapism, helah bela diri. Helah bela diri. Yes. Kalau Saya belajar satu istilah baru hari ini. mencari helah untuk membela diri. Yang helahnya itu sebenarnya tidak ada konten akademik pun. Itu kalau kita pergi, kalau nak bincang secara akademik, kita bincang secara akademik. Point. Jadi bagaimana kita melihat kepada ahli-ahli akademik sedia ada dalam mereka memperkenalkan penggunaan bahasa Melayu yang betul ataupun mengajar terma-terma dan istilah dalam bahasa Melayu yang betul ataupun memperkasakan bahasa dengan memperkenalkan istilah-istilah baru. Di Malaysia ni ada banyak peringkat. Saya belajar di UKM tahun 1972. Saya tamat 76. Tidak ada universiti di Malaysia yang mampu untuk memberi melanjutkan pendidikan saya ke peringkat sarjana. Saya terpaksa pergi ke London. Okey, saya buat PhD ke UK. Jadi bahasa Melayu ketika saya belajar dulu, guru-gurunya, pensyarahnya yang balik dengan PhD di luar negeri bersungguh-sungguh untuk memperkenalkan dengan bantuan dua bahasa. Hampir semua universiti ada jawatankuasa istilah. Saya sendiri terlibat jawatankuasa istilah fizik yang kita perkenalkan. Tapi bila perkara ini berterusan, hinggalah kita satu ketika permintaan cukup tinggi sehingga kita hantar pelajar peringkat SPM pergi overseas, dia balik diterlupa satu perkara. Kita lupa patriotism ini. So mudah pada dia adalah mengulang yang ada. Tapi kita kata pada dia, you nak mengajar anak didik, remember, kita ini dilahirkan mempunyai potensi yang sama. Anak orang kampung ke, orang bandar ke, orang di mana ke, sama saja. Mempunyai pemikiran yang sama. Tapi kalau guru itu menggunakan bahasa asing, kita akan merugikan satu generasi orang yang tak pernah didedahkan dengan bahasa Inggeris ini, menafikan hak untuk belajar sains. Prof, kita amat kesentukan masa. Mungkin kita boleh berbincang sedikit tentang majlis penyampaian anugerah. Saya nak pergi, yang penting ini sekarang ini adalah proses untuk mengisi borang. Mengisi borang. Mengisi borangnya sampai 31 Julai. Okey, kemudian borang itu akan borang ini perlu diisi diambil melalui online. Melalui laman Sasawang. Dan kemudiannya setelah diambil diisi
isi borang itu dia kena disahkan oleh pegawai yang tertinggi universiti, maksudnya Naib Chancellor lah. Dan kalau Naib Chancellor pula nak masuk, dia mesti pengurusi LPU, lembaga universiti. Kemudian lepas itu kita akan bersidang, kita akan kriteria dah ditentukan, jawatankuasa yang dipengurusikan oleh KSU bermesyuarat menentukan semua kriteria itu daripada kita ni, dan kemudiannya akan berlakulah proses penilaian itu. Tahun lalu ada sampai 13 orang, dan sekiranya mereka tak layak, kita tak bagi. Dah ini tahun yang ke-8, tetapi yang layak hanya 5 orang. Belum ini 5 orang kita bagi. Hadiahnya agak lumayan. 30,000 Malaysia ringgit dicampur dengan piala iringan dan juga satu sijil, dan yang akan disampaikan dalam bulan bahasa kebangsaan atau Melayu pada bulan Oktober insya-Allah. Jadi itu adalah dia punya. Yang dilihat adalah beberapa faktor. Pertama ialah sanjungan, kedua ialah dari segi buku yang dihasilkan, kalau dia memang betul dia akan tulis dalam bahasa Melayu. Yang ketiga research ataupun penyidikan yang ditulis dalam bahasa Melayu. Yang keempatnya ialah penyelidikan yang dilakukan berdasarkan pada bahasa Melayu, maksudnya pelajarnya bertesis dalam bahasa Melayu. Baik. Kita ucapkan terima kasih kepada Profesor Datuk Dr. Muhammad Yusof kerana sudi bersama kami pagi ini dalam membincangkan suatu anugerah, iaitu anugerah tokoh akademik bahasa Melayu yang bakal disampaikan pada bulan Oktober nanti. Betul. Dan sekarang kita nak melihat pameran artifak memaparkan pameran